أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, akhbarahu annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق بها سيفه ونمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلته فقال من يمنعك مني فقلت الله ثلاثة ولم يعاقبه وجلس أو كما قال. Hadis sahih rawahul Bukhari. Seorang sahabat Nabi nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia kata annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. Dia kata pernah satu ketika Jabir bin Abdullah ni dia bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baru balik daripada satu peperangan, dan peperangan tu berlaku dia di Najdi, satu tempat. Dia kata dalam masa kami balik itu Nabi SAW ni pun join sekali dalam peperangan tu. Sampailah kami kepada satu tempat, fa'adrakathumul qailah fi wadin kathiril 'idah, satu tempat yang mana semua dah tak larat dah, habis dengan perang apa semua ni. Jadi mereka pun balik-balik sampai ke satu tempat, mereka kata kita berhenti rehat sat. Dan tempat tu kata Jabir ini wadin kathiril 'idah, iaitulah satu tempat yang banyak pokok-pokok ada duri, banyak pokok-pokok bercabang. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqa an-nas yastazilluna bil syajar. Jadi kami ni pun pakat duk ambil pot masing-masing lah. Pot ni makna ada tempat. Pergi ambil tang tu setempat, tang ni setempat. Yang mana tempat tu di bawah pokok yang boleh kami yastazillun, kami boleh duk berteduh. Bila Nabi SAW pun cari tempat macam mana kami cari, dapat kat dia satu pokok. Dan pokok tu wa'allaqaha biha saifah, Nabi bawa keluar pedang dia, Nabi pergi sangkut dia pokok. Sambil-sambil duduk sangkut pokok tu, Nabi pun hampak kain apa semua, wa nimna naumah, Nabi pun tak kepala tidur sangat. Masa kata penat tuan-tuan sekalian, baru balik daripada perang.
Kami pun sama-sama juga duk tidur juga. Tiba-tiba fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una. Dalam kami pun duk lena apa semua melepaskan penat ni, tiba-tiba kami dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dikelui kami. Yad'una makna dia kelui. Nabi kata, mai-mai semua. Kami pun bila dengar kata Nabi panggil ni pakai kelang kabut habis lah, bangkit kelang kabut, lari pergi kepada Nabi. Wa idza indahu a'rabi, tiba-tiba kami nampak Nabi SAW ada dekat dengan dia satu orang Arab Badui yang musyrik, satu orang Arab Badui yang bukan Islam duduk dekat Nabi SAW. Bila kami sampai, kami berhimpun depan Nabi. Nabi kata, inna hadha ikhtarata alayya sayfi wa ana naim. Nabi kata, hamba nak tahu tak siapa dia ni? Nabi kata. Orang pakai heran, lari pergi kat Nabi. Dan Nabi waktu tu ada satu orang duduk dengan Nabi, orang tu Arab Badui dan dia ni bukan Islam. Nabi kata, hamba kalau nak tahu dia ni tadi mai dalam keadaan ikhtarata alayya sayfi. Dia ni mai-mai terus dia ambil pedang aku. Dia ambil pedang aku. Waktu tu aku duduk lena. Nabi kata, aku tidur. Fastaiqaztu, lepas tu aku ni mangkit. Bila aku mangkit wa huwa fi yadihi siltan, dalam keadaan aku mangkit dia huluk lah pedang tu, dia nak pancung kepala aku. Faqala, aku tengok dia tengok aku, dia tak pedang tu dekat dengan muka aku, dia nak pancung aku. Dia kata dekat aku, dia kata, mayyamna'uka minni. Dia kata, Muhammad, kalau aku pancung kepala hang waktu ni siapa nak bantu hang? Dia kata. Tuan tengok Nabi SAW sampai tahu tu. Kawan tu bawa keluar pedang. Dia duduk lena pun dia terjaga. Jaga tengok ada orang dah pegang pedang dia. Lepas tu pedang tu pula dihunuskan kepada Nabi. Tak betul-betul muka Nabi ni. Dia kata, kalau aku pancung hang, siapa nak tolong hang waktu ni? Nabi SAW pun faqultu, Nabi kata apa? Allah, Nabi kata. Allah, Nabi sebut salasan. 3 kali Nabi sebut. Nabi kata, hang tanya aku siapa nak bantu aku? Hang tanya aku siapa yang akan menghalang hang daripada hang bunuh aku? Maka Nabi kata, Allah, Allah, Allah. Nabi kata, Tuhan, Allah Ta'ala akan tolong aku. 3 kali Nabi sebut macam tu. Yang menyebabkan bila kawan ni dengar betapa yakinnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan tolong dia. Walam yu'aqibhu wa jalas, pedang hak dia duk pegang nak pancung Nabi tiba-tiba terlepas daripada tangan dia. Wa jalas, dia jatuh terduduk, tak kata apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada sambungan daripada hadis ni. Nabi SAW pun pegang balik pedang tu. Nabi suruh pergi kat dia. Nabi kata, kalau aku nak pancung hang waktu ni, ma yamna'uka, siapa nak halang aku daripada aku pancung kepala hang? Siapa nak tolong hang? Dia boleh duduk geleng kepala. Dia kata, tak ada siapa nak bantu aku. Dan Nabi pun tuan-tuan sekalian tak pancung dia, dan Nabi melepaskan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam hadis yang kita baca ni nak apa? Akhlak Nabi. Nabi tak balas kejahatan dengan kejahatan. Boleh kalau Nabi nak bunuh dia tu boleh, bukan tak boleh. Pasal apa? Pasal dia mengisytiharkan perang pada Nabi. Dia nak bunuh Nabi. Bila nak bunuh Nabi, dia nak bunuh ni bukan sebarangan orang. Dia nak bunuh Rasulullah. Dia nak bunuh kekasih Allah. Maknanya dia ni boleh bunuh balik dia ni. Tetapi Nabi SAW, walaupun orang nak bunuh dia, walaupun orang nak menyakiti dia, walaupun orang nak melenyapkan dia daripada dunia ni, Nabi tidak sekali-kali balas balik macam mana kawan tu nak balas. Kemungkinan dia tak tahu macam mana akhlak Nabi. Kemungkinan dia tak kenal Nabi ni siapa. Dia mungkin duk dengar cerita orang kata Nabi buruk apa semua. Dia jeromoh dengan Nabi. Dia kata, cantik, memang buah aku kali ni, aku nak bunuh Nabi Muhammad ni. Bila dia tengok akhlak Nabi yang seperti itu, sambungan daripada hadis apa?
dia memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kedua, nak abang apa tuan-tuan sekalian, akhlak Nabi SAW, dia cukup bertawakal kepada Allah dan dia bergantung kepada Allah. Inilah iman, tuan-tuan sekalian. Kita ada Allah Ta'ala. Waktu tu tak ada siapa nak tolong kita. Bila tak ada siapa nak tolong kita, hanya bergantung harap kepada Allah. Tetapi yakin dalam diri Nabi tu, yakin yang amat tinggi. Yang ni yang kita sebut sebagai ainul yaqin. Dalam hati dia tu keyakinan yang amat tinggi, yang menyebabkan rasa gerun pada orang yang nak bunuh Nabi SAW. Bila dengar nama Nabi Muhammad, Allah dengar nama Allah, terus tak lepas pedang daripada tangan dia untuk dia nak bunuh Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kata dia, Nabi SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, laruziqtum kama tarzaqu tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Atau kama qal. Hadis hasan sahih, rawahu Tirmidzi. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Umar kata Nabi SAW bersabda, kalaulah kamu ni betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Apa makna tawakal ni tuan-tuan? Serah diri pada Allah. Apa yang kita buat, kita dah buat dah. Apa yang kita usaha, kita dah usaha dah. Hal selebih itu kita bagi kepada Allah Ta'ala lah. Usaha kita nak buat bendang, kita buat dah. Dengan mengalah dia, dengan tabur benih dia, dengan duk buah racun dia, dengan duk jaga ayam apa semua, kita dah buat dah. Yang nak menumbuhkan padi, yang nak bagi padi kita elok tak rebah, yang nak bagi padi kita ni tumbuh buah apa semua ni, bukan kerja kita dah. Tawakal kepada Allah. Aku dah buat dah, ikut sistem macam mana pertanian ni dah, aku dah buat semua dah. Bila dah buat semua dah, yang selebih dia aku nak serah kat siapa? Serah kepada Allah. Bila ada perasaan macam tu tuan-tuan sekalian, rezeki yang main kepada kita ni, dia akan ada rasa kecukupan. Kita akan rasa cukup. Dia tak ada nak bersalah kawan tu, dia tak ada nak bersalah kawan ni, dia tak ada nak pergi kata kat jabatan tu jabatan ni, dia tak bersalah nak siapa-siapa pun, dia tak salah. Pasal apa? Dia dah buat dah. Serah kepada Allah. Apa saja kerja buat kita pun atas dunia ni, kita dah kerja, sama ada kita ni didik anak-anak ke, kita didik isteri ke, kita tegur suami ke, kita didik masyarakat ke, apa semua ni kita dah buat dah, kita dah usaha dah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka selebihnya itu bertawakal kita kepada Allah. Itu tawakal. Nabi kata, kalau kamu betul-betul bertawakal kepada Allah, la ruziqtum kama turzaqut tayr, taghdu khisaman wa taruhu bitanah. Nabi kata Allah Ta'ala akan bagi rezeki kepada kamu macam mana rezeki seekor burung. Tuhan bagi kat kita rezeki macam mana rezekinya seekor burung. Rezekinya yang Tuhan bagi kat seekor burung ni. Yang burung ni taghdu khisaman, waktu pagi dia keluar dalam keadaan perut lapang. Burung bukan kerja kerajaan, kan? Dan burung ni dia bukan seorang petani. Anda nak kena faham yang tu. Maknanya dia keluar tu, tang mana aku nak cari makan ni? Tang tu di kepala otak dia tu. Dia keluar tu tuan-tuan dalam keadaan khisaman. Khisaman ni makna apa? Makna perut kosong, lapar. Wataruhu bitanan, dan dia balik kepada sarang dia satgi petang nak masuk senja, satgi dia kelang kabut balik tu dalam keadaan bitana, perut dia sudah dipenuhi dengan makanan.
balik kenyang. Settle satu hari, pagi esok macam tu juga dia keluar, tuan-tuan sekalian. Tawakalnya dia, yakinnya dia kepada rezeki yang main kepada dia tu. Tak ada pun burung yang mak burung bertanya dia, hantar keluar ni, dia tak kemarin keluar, dia tak ada makanan, dia dah leceh betul. Tu selalu keluar, tak ada aku tu. Pasal apa? Tawakalnya burung. Nak bukan suruh nak tuan-tuan jadi burung. Lepas ni lagi pergi cari paruh lah, pergi cari bulu burung di Kampung Agung pakai buah di badan. Nak bukan lagu tu. Nak abang apa? Kalau rezeki seekor burung pun Allah Ta'ala bagi, yakin dengan rezeki itu kepada dia, apatah lagi kita manusia yang Tuhan bagi kenderaan dan sebagainya. Tak perlu kita nak merungut dengan rezeki Tuhan bagi. Kalau nak merungut tuan-tuan sekalian, menatang lain lebih banyak untuk nak merungut. Tuan-tuan tengok cicak sudah. Ni cicak hak tuan-tuan duk marah ni. Makanan dia apa tuan-tuan sekalian? Makanan dia semua benda-benda terbang ni Tuhan bagi kat dia. Tetapi adakah Tuhan bagi sayap dekat dia? Tak bagi pun. Tu pun makan terbang tu ya, bukan dekat makan, siap dengan berak banyak lagi. Kata tuan-tuan sekalian, cerita bab kata pula dah. Ni yang kata-kata ni. Apa makanan dia tuan-tuan? Menatang duk terbang, ada sayap. Kalau ikut akal ni tuan-tuan, kata ni dan juga persatuan kata-kata sedunia, mereka boleh buat demonstrasi. Pasal apa yang Tuhan bagi makanan kat kami jenis terbang, sedangkan Tuhan tak bagi sayap kat kami. Tuhan bagi kami lompatnya. Kalau bagi ada sayap, boleh kami ligan natang-natang hak bersayap ni. Tapi Tuhan tak bagi, tuan-tuan. Macam mana yang kata-kata ni? Rezeki Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi cacing, tuan-tuan sekalian. Yang kata cacing ni, tangan pun tak ada, kaki pun tak ada, nak pegang cangkui pun tak boleh. Tetapi macam mana dia boleh makan? Semua rezeki telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi kita manusia. Lagi mana Tuhan bagi kenderaan, tuan-tuan, berusahalah. Setiap manusia telah ditetapkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan mukaddimah tu bagi manfaat kepada kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, kita buka kitab Tafsir Nurul Ihsan. Tafsir Nurul Ihsan, kita duduk dalam muka surat 119. 119, kita masih lagi berada dalam surah Ali Imran ayat 64. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Baik, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni kita akan tengok satu tajuk. Di bawah tajuk seru Yahudi dan juga Nasara kepada Islam. Maknanya dakwah kepada golongan Yahudi dan golongan Nasrani kepada Islam. Yahudi ni tuan-tuan, mereka ni sama-sama dengan Nasrani ni sama-sama Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni siapa? Iaitu orang yang diberi kitab. Kitab yang dikatakan kitab ni, Yahudi, dia daripada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa diutuskan kepada golongan Yahudi dan mereka diberi kitab. Apa dia tuan-tuan? Kitab Taurat. Manakala Nasrani pula, siapa dia? Nabi mereka ni Allah Ta'ala utuskan, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Kalau Yahudi tadi Musa, kalau Nasrani Nabi Isa. Dan mereka diutuskan juga kitab. Nama kitab apa dia? Kitab Injil. Kitab dia kitab Injil. Baik, dua kitab ni. Jadi macam mana cara nak berjumpa ataupun cara nak seru kepada mereka? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Ali Imran. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Qul ni dalam bahasa Arab dia kata apa? Kata olehmu ya Muhammad. Kan Muhammad habang kepada ahlul kitab ni. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Iaitulah, tuan-tuan tulis tang tu, yakni golongan Yahudi dan juga golongan Nasara. Yahudi dan Nasrani. Nasrani kalau bahasa kita lah ni, kita kata golongan apa? Kristian. Kan Kristian tu Nasrani lah. Baik, kata apa kepada mereka ni? Kata ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Mari olehmu, mai sama-sama golongan Yahudi, golongan Nasrani.
Pasal hampa sama-sama duk kata Allah Ta'ala pun Tuhan hamba. Yahudi kata Allah tu Tuhan dia. Nasrani pun kata Allah pun Tuhan dia. Tapi dia ada perbezaan di antara kita. Kita orang Islam, Allah Tuhan kita. Sama-sama. Tapi pasal apa berlainan daripada segi ajaran ni pasal apa? Dia ada beza dia. Yang Yahudi, walaupun dia kata Allah tu Tuhan mereka, tetapi mereka kata Uzair, Nabi Uzair itu anak kepada Allah. Tuan nampak tak? Manakala Nasrani pula, mereka kata Allah tu Tuhan mereka, tapi sayangnya mereka pergi kata Nabi Isa alaihi salam itu anak kepada Allah. Maknanya Allah tu ada anak. Pahaman kita macam mana? Tetap berbalik kepada surah Al-Ikhlas. Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah tu satu. Allahu Samad. Allah Ta'ala ni lah kita duk bergantung kepada dia. Rezeki semua dia bagi kat kita. Segala apa kudrah, segala qadir, segala apa nama qada dan qadar, semua Allah Ta'ala bagi kepada kita. Allahu Samad, lam yalid. Apa makna lam yalid? Allah Ta'ala tidak beranak. Wa lam yulad, dan Allah Ta'ala tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah Ta'ala tidak ada sekutu bagi dia. Jangan duk buat sekutu dengan Allah Ta'ala. Jangan duk samakan di antara makhluk dengan Allah Ta'ala. Kita mengaji sifat 20, antara sifat dia apa dia? Mukhalifatuhu lil hawadithi. Apa makna lu mukhalifah? Mukhalifah makna dia bersalahan Allah Ta'ala itu dengan lil hawadith, dengan benda baru. Tak sama. Laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Wa huwas samiul alim. Dan Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, dalam ni dia abang apa? Dia kata ta'alau. Ta'alau ni makna dia mai hampa semua. Dalam bahasa Arab kalau kita nak panggil orang, ta'al. Ta'al ni yang kita duk nampak depan mata kita. Ta'al. Ta'al ni makna dia mai. Tuan-tuan gunalah bahasa Arab. Saya balik-balik rumah, saya panggil bini ke apa, Ta'al, dia kata apa dia? Lepas dia tanya macam tu pula, jam kita. Dia tak dengar ni ustaz duk mengajar. Dia tak mana nak dengar lena. Dia kata gitu kan. Ta'al. Dia ada perkataan dia. Kalau Ta'al ni maknanya kita duduk depan dia, nampak depan dia kita panggil mai. Ada lagi perkataan nak panggil mai hayya. Hayya pun sama ayat. Hayya ni mai semua. Sebab tu dalam semayang, hayya 'alas salah, tuan-tuan dengar kan? Dia panggil kita lah tu. Bila dia panggil kita tak main. Bila dia kata sallu fi buyutikum, letas semayang di rumah, jangan duk main. Kita main pula. Dia jadi pelik pula dah. Kan? Waktu PKP dulu surau tuan-tuan kalimah apa? Mesti ada tu. Sallu fi buyutikum. Kan kita pun kelang kabut main naik tengah dah. Buka pintu boleh semayang kah? Dia tak dengar tadi aku kata semayang di rumah. Dia tanpa lu kira tutup betul ya. Aku nak semayang pun tak boleh. Tengok kali ni dia panggil hayya ala solah mai semayang, tak nampak kawan ni pun. Balik Bangla mungkin boleh jadi. Oyuk tak tahu ke mana. Orang kita ni dia nak cari tu. Itu perkataan. Baik. Dia kata ta'alau mai. Apa dia maksud ni? Ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Mari oleh kamu kepada kalimah yang bersamaan. Maksud kalimah ni apa dia? Ketetapan. Tuan-tuan lihat tu. Mai semua. Wahai Yahudi, wahai Nasrani, mai kepada kalimah yang bersamaan. Bersamaan ni apa? Benda yang kita sepakat. Sepakat ni apa? Allah Ta'ala tu Tuhan kita. Okey, kita sepakat. Lagi apa dia lagi? Dia kata di sini. Dia kata yang bersamaan di antara kami dan di antara kamu. Mari kita tengok. Mari kita duduk semeja. Kita nak tengok balik ni. Kita tak mau dah duk bergaduh-bergaduh. Tak mau dah Yahudi duk bunuh orang Islam. Tak mau dah Nasrani duk bunuh orang Islam. Yahudi kata kepada orang Islam. Nasrani kata kepada orang Islam. Pekat duk bergaduh Yahudi, Nasrani apa semua. Tak mau duk bergaduh. Pasal apa? Pasal Tuhan kita sama. Tetapi daripada segi ajaran ni tak sama. So mari kita cari. Untuk kita nak bagi sama, kita ni nak buat lagu mana? Mai, tang mana yang kata kalimatin sawa? Tang mana yang kata kalimah yang bersamaan, yang sepakat ni tang mana? Ayat yang seterusnya, apa persamaan tu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a
wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Yang tu yang Allah Ta'ala suruh Nabi SAW hampir ajak golongan Yahudi, golongan Nasrani ni, mai kita duduk semeja, kita bincang bab ni. Bab apa? Bab yang kata Allah ni macam mana. Pada kami, Allah tu adalah esa, Allah tu adalah satu, Allah ni tak beranak, Allah ni tidak diperanakkan, maknanya Tuhan ni tunggal. Tapi hang Yahudi, hang kata Allah ada anak, hang Nasrani, hang kata Allah tu ada anak. Tang mana yang kata Allah tu ada anak ni? Kalau Allah tu ada anak, mesti memerlukan kepada isteri. Isteri dia siapa? Dia jadi panjang cerita. Bila isteri Allah Ta'ala pun ada, maknanya Allah Ta'ala tu ada anak, dia mesti ada cucu. Cucu dia siapa dia? Bila cucu dia ada, dia mesti ada keturunan dia. Keturunan dia siapa dia? Jadi yang tu nak kena perbincangkan. Kalau pada kami Islam, dah Allah Ta'ala tu Tuhan. Jadi dia tak sama dengan kami, dia tak sama dengan kita semua. Itu maksud dia. Yang nak ajak mereka ni duduk semeja. Lepas tu dia kata, iaitu, nak ajak apa ni? Iaitu bahawa jangan kita sembah, melainkan hanyalah sembah Allah semata-mata. Nombor satu, mai kita sembah Allah Ta'ala betul-betul. Kalau hampa kata Allah tu memang betul Tuhan hampa, betul tak betul hampa sembah Allah? Macam kita kata Allah Ta'ala tu Tuhan kita, kita sembah Allah. Tak boleh tahu ustaz tu duk pakai duk pi buat haji, duk sembah batu hitam tu apa Kaabah, dia panggil batu hitam. Yang tu bukan kita sembah Kaabah. Yang tu Allah Ta'ala suruh kita buat, yang kata ritual haji, buat amalan haji tu bukan kita menyembah dia, tetapi yang kita sembah siapa dia? Tuhan punya Kaabah ni. Surah Al-Quraisy, surah Quraisy. Contoh pernah baca ada surah Quraisy? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Ingat tak ingat ni? Leceh. Budak sekolah rendah boleh duk ingat, mai kita lupa bila. Falyabudu rabb hadzal bait. Tuhan kata apa? Tuhan kata hampa sembahlah Tuhan punya rumah ni. Sebab Mekah ni, Kaabah ni, di antara nama dia apa dia? Baitul Atiq, Baitullah, itu juga Kaabah. Kita sembah ni sembah apa? Bukan sembah Kaabah, tetapi kita sembah Tuhan punya Kaabah tu. Tuan-tuan, ketika mana Abrahah, kenal Abrahah, dia ni nak pergi serang Kaabah. Bila dia tengok Kaabah ni, waktu tu orang pakai duk pi, ramai orang duk pi ke Kaabah apa semua di Mekah ni. Dia daripada Yaman, yang kata Abrahah ni. Dia nak tarik Kaabah tu, dia nak bawa mai ke Yaman. Untuk nak bagi Yaman ni jadi pusat tumpuan orang. Sebab dia nampak Mekah ni hebat. Jadi dia pun duduk di Wadi Muhassir. Wadi Muhassir tu tempat dengan kita nak jamrah tu. Kan? Tempat tu, dia duduk tang tu. Bila dia duduk di situ, dia pun kira nak serang. Dia pergi balas yang kata unta-unta kepunyaan Abdul Muttalib, tuan Nabi SAW. Bila dia balas apa semua unta mereka ni, ialah duduk berkemah tang tu nak cari makan. Tang mana ada nampak unta lalu, tangkap masuk dalam kemah, sembelih makan lah. Jadi dia, Abrahah ni pun kira nak serang dah, nak tarik dah Kaabah nak bawa balik ni. Dan pada tahun itu disebut sebagai tahun gajah, pasal dia buat main tentera bergajah. Sebelum Nabi SAW nak diputerakan. Jadi mereka pun sebelum mereka nak serang ni, mereka panggil Abdul Muttalib. Sebab Abdul Muttalib tu ayah besar waktu tu. Dia buat main. Bila main-main, dia berkata ni Abdul Muttalib, kami nak serang Kaabah, kami nak tarik Kaabah apa semua, tarik mereka Yaman. Abdul Muttalib kata, yang tu aku tak mau tahu. Yang aku nak tahu lah ni, hampa duk curi unta aku makan. Abdul Muttalib kata. Abrahah kata, Abdul Muttalib, kami nak tarik Kaabah, kami nak tarik ni Kaabah, nak runtuhkan Kaabah ni. Yang ni lah yang hang kena perbincangkan. Bukan hang nak bincang bab makan unta, bab unta ni benda kecil, bab makan yang hang nak bincang benda ni buat apa? Apa kata Abdul Muttalib? Dia kata, unta ni ada tuan dia. Tuan dia siapa? Aku. Kaabah itu juga ada Tuhan dia. Tuhan dia siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak mau kacau kerja Allah. Kalau hampa nak hancurkan Kaabah, kalau hampa nak tarik Kaabah, hampa berhadapan dengan Tuhan dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Aku Tuhan punya kepada unta-unta tu. Pasal tu hampa kena berhadapan dengan aku. Tuan-tuan, baca surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Lupa habis-habis dah ni, lagu mana ni? Patutlah pun surut malam ni, pasal takut ustaz tanya kan.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Buka surah Fil tu baca. Kan kita sambil-sambil duduk di rumah apa semua ni tak buat apa, buka surah juzuk yang ke-30, surah tafsir surah Amma kat apa buka. Ustaz kata surah apa semalam ni? Dia kata surah Al-Ful. Al-Ful? Bahkan tanya kita pun full ni makna dia kacang. Tuan-tuan cakap dia tak? Beza tu. Fil ni makna dia gajah. Kan? Allah Ta'ala sebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hampa tak tengok ke Tuhan kata? Hampa tak tengok ke? Hampa tak baca ke? Hampa tak teliti ke macam mana kami buat kepada tentera-tentera bergajah? Apa makna dia? Tentera bergajah zaman tu dia bawa gajah, tuan-tuan sekalian. Kalau zaman kita ni kira kelengkapan ketenteraan tu cukup hebat lah. Zaman tu gajah nak lawan dengan kita bawa dengan pedang satu ni, Allah gajah dia pijak, dia ribas dengan ekor dia habis begitu kan. Tapi Tuhan buat macam mana dekat dia, tuan-tuan sekalian? Zaman kita ni kita tengok dengan Amerika dia, tentera Amerika dia dengan kapal terbang dia, dengan kereta gebai dia, tuan-tuan sekalian, kena peluru gebai. Masuk dalam ayak, boleh duduk naik, boleh duduk selam, duduk apa-apa semua dia tengok. Oh, dahsyat. Macam itulah kalau kita nak kiaskan pada zaman Nabi SAW. Tentera bergajah main. Tuhan kata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah Ta'ala lah yang bagi mereka ni sesat. Maknanya, mereka ni, tentera ni, dia nak pi tak boleh, gajah dia nak pi macam ada penghalang. Lah kali gajah duk patah balik berlaga sama-sama depa. Tuhan kata alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan di saat itu juga wa arsala alaihim tayran ababil. Tuhan menghantar kepada mereka tair, burung-burung yang disebut sebagai ababil. Yang burung tu bawa main. Tuan-tuan, ada tafsir kata apa? Dia bawa main di kaki dia tu ada batu-batu yang panas yang jatuh atas belakang gajah. Tuan-tuan sekalian, gajah ni sampai luka habis-habis ni, menyebabkan gajah tak selesa, duk belah sama-sama, duk tanduk sama-sama, habis macam tu. Tuhan kata faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi depa seperti mana daun-daun yang dimakan oleh ulat. Tak boleh buat apa. Pasal apa tuan-tuan? Pasal niat depa untuk nak tarik Kaabah, nak meruntuhkan Kaabah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi dia abang apa di sini? Dia kata jangan kita sembah melainkan Allah Ta'ala semata-mata. Tuan-tuan kena ingat, jangan duk pergi cari benda-benda karut ni dalam kehidupan kita ni. Dan jangan kita syirik dengannya sesuatu pun. Maknanya jangan mempersekutukan Allah. Syirik ni makna dia musyarakah. Yang kata syarikat, tuan-tuan tu syarikat apa ni, syarikat apa tu? Syarikat tu asal daripada perkataan syirik, betul tu? Saya kita tuan kata, pok syarikat ni semua yang syirik belaka. Bukan maksud lagu tu. Syirik ni makna dia berkongsi. Itu nama dia syarikat. Kan? Syarikat sekian-sekian maknanya dia ada kongsi. Bukan saja dia yang bangunkan organisasi tu, tapi dia bangunkan dengan orang. Itu nama dia syarikat. Kan? Jangan kita mensyirikkan Allah. Jangan kita mempersekutukan Allah. Tuan-tuan, syirik ni ada dua. Ingat balik. Satu disebut sebagai syirik khafi, syirik yang ringan, syirik yang tak nampak. Yang kedua disebut sebagai syirik jali, syirik yang terang-terang, syirik yang nampak. Atau dalam bahasa hadis dia kata apa? Syirkul asghar wa syirkul akbar. Syirkul asghar ni apa? Syirik yang kecil. Apa syirik kecil ni? Sahabat Nabi tanya Nabi, ya Rasulullah, syirik kecil ni apa? Wa masyirkul asghar ni apa? Yang kata syirik kecil ni apa? Apa kata Nabi? Nabi kata syirik kecil ni bila hang buat satu amalan, mai dalam diri hang amalan nak tunjuk ke orang. Itu syirik kecil. Kita tak perasan benda tu. Pasal apa? Pasal kita nak buat ibadat, nak sembah Allah, kita nak serahkan kepada Allah, nak tunjuk kepada Allah. Tapi dalam satu waktu yang sama, kita nak tunjuk kepada orang. Kata kita ni kaki masjid, kita ni kaki surau, kita ni rajin mengaji, kita rajin baca Quran. Kita nak tunjuk ke orang, kita nak pandangan orang. Bila nak pandangan orang, tidakkah hang telah berkongsi amalan hang tu pasal nak tunjuk kepada dua? Satu nak tunjuk kepada Allah, satu nak tunjuk kepada manusia. Yang ni nama dia musyarakah, nama dia syirik. Understand? Dia keluar orang putih lah. Boleh faham tuan sekalian? Itu maksud dia macam tu. Jadi dalam penghujung surah Al-Kahfi, Tuhan kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Heran pula surah Kahfi tuan-tuan hafal, surah Quraisy tak hafal. Tuhan kata faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang teringin nak jumpa Allah. Tuan-tuan teringin nak jumpa Allah? Teringin lah tuan-tuan, tapi atas dunia tak boleh. Nanti bila kita dah meninggal, kita dah apa nama du alam akhirat, antara nikmat yang paling besar selepas nikmat syurga apa dia, iaitulah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang teringin nak tengok Allah, siapa yang teringin nak jumpa Allah, falyamal amalan salihah, buat amal soleh bagi banyak-banyak. Dan dalam duk buat amalan bagi banyak, wala yusyrik, janganlah kamu mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Buat satu amalan, tak mau ada sebab lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni yang diajak oleh golongan Yahudi dan Nasrani oleh Nabi SAW. Nabi ajak mereka. Nabi kata lah ni, kita sembah Allah total. Satu. Yang kedua, dalam kita duk sembah tu tak mau ada samping-sampingan. Tak mau kita duk pergi sembah ni, kita sembah lain daripada Allah. Duk sembah pokok, duk sembah dewa, duk sembah apa nama, tak mau benda macam tu. Dan itulah antara amalan yang kadang-kadang duk main dalam kehidupan kita ni tuan-tuan sekalian. Dia main dalam kehidupan kita ni. Yang ni yang paling kita takut. Dan dia kata apa di sini? Dan tiada ambil setengah kita, akan setengah buat Tuhan daripada lain daripada Allah Ta'ala, seperti mana kamu mengambil ahbar, tu bahasa Arab tu, buhbari, ahbar, dan juga ruhban. Lagi saya cerita apa ahbar, apa ruhban. Kamu buat Tuhan dengan ikut apa yang dihalalkan ataupun yang diharamkan oleh mereka. Kan? Apa maksud dia? Kita duk pergi ambil golongan ahbar, golongan ruhban ni. Yahudi dia pergi ambil golongan ahbar, manakala Nasrani pergi ambil golongan ruhban. Siapa dia? Mereka ni pun manusia juga. Penghujung ayat ni dia kata apa? Ahbar itu apa dia? Iaitulah ulama Yahudi. Ruhban tu apa? Ruhban tu ulama Nasara. Ataupun dalam bahasa kita kata apa? Pendeta, yang tu ulama. Sebab dia ta'assub kepada golongan ni. Ulama Yahudi disebut sebagai ahbar, orang alim Yahudi ni. Kan? Mereka nak pergi jumpa Allah Ta'ala, mereka kata kami tak layak aku nak minta ke Allah Ta'ala. Lah ni tolong minta sah. Mereka guna, yang kata guna ulama ni. Kan? Mereka dengar cakap ulama ni, ulama Yahudi lah. Mereka nak bertaubat, golongan Nasrani, bila mereka nak bertaubat, mereka akan berjumpa dengan pendeta mereka. Yang tu yang disebut, dah masuk dalam bekas tu, duk pergi cerita dosa apa semua tu. Kan, kalau tuan-tuan tengoklah cerita-cerita orang putih pun ada ya. Dia kata aku nak pergi basuh dosa aku nak baptis, dalam bahasa depa. Nak baptis, nak sucikan dosa. Nak suci ni macam mana? Hang kena masuk dalam satu bekas tu. Bila hang masuk dalam tu sekali, sebelah hang sekali ada pendeta. Nanti dia akan buka pintu sikit nah. Dia kata okey, apa dosa hang? Dia kata dosa saya ni sekian apa semua. Okey, saya dah bertaubat nah. Betul, dia pula kata okey, Tuhan dah ampunkan hang. Dia pula kata macam tu. Tuan-tuan nampak tak? Oh, jangan dia tu tuan-tuan. Dalam amalan kita orang Islam ni pun, amalan orang Islam bukan amalan Islam, amalan orang Islam ada hak mana yang ta'assub kepada tok syekh depa ni. Oh, ta'assub sungguh. Syekh pun kata tak apa, hang bagus dah. Hang ni memang Tuhan jamin syurga. Syekh dia kata lagu tu. Tak apa, tak ada masalah. Tu yang tuan-tuan sekalian teranyang bogey pun tak ada masalah. Boleh faham? Ada kumul-kumulan ni. Lepas tu dia ta'assub betul-betul kat tok guru dia ni. Ya Allah. Bukan salah mengaji, silakan. Tapi kita nak kena selidik jugalah. Ni sampai dia kata tak apa, tak payah sembahyang Jumaat lah. Pasal apa? Pasal hang dah jaga guru ni pun salah satu daripada jihad yang besar. Dia kata, dia begitu. Oh tuan-tuan, bahaya jenis macam ni. Mengaji pun tak mau. Dia kira nak berzikir apa semua, tok guru mau duk ada tu. Kan? Kira apa yang tok guru bagi, semuanya okey. Ayak tuan-tuan sekalian. Kalau tok guru minum ayak ni bagi kat dia. Minum ayak ni apa semua, nanti hang akan jadi terang hati apa semua. Dia pergi ambil ayak tu pergi buh dalam telaga dia tuan-tuan sekalian. Orang kampung pula duk main ambil telaga tu pula jadi karut. Boleh faham? Jaga elok, jangan duk main kot ni. Kita tak main mengajar lah kita ni. Kan tak mau dah jadi karut macam tu. Banyak jadi tuan-tuan. Pasal apa jadi macam tu? Itu persoalan dia ustaz. Pasal apa jadi macam tu? Duk jadi karut ni pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Pasal golongan agamawan ni pun duk bergaduh sama-sama. Betul tak betul?
Kita nak turun yang mana? Nak turun ustaz ni pun, ustaz ni duk kata dekat kau ni, nak turun ustaz ni pun duk kata payah sangat. Tengok-tengok main satu syekh baru ni kan, main buh serban besar sikit, dia kata tak usah hampa ni semua ni duk bergaduh ni, semua depan ni ahli neraka. Dia buh dulu tu, hampa main turun aku, main zikir dengan aku apa semua, jom sama-sama kita pi rabat Sidratil Muntaha Ajam. Ada tak ada tuan jadi begitu? Ada. Nak main mengaji ni aku tak tahu main. Pasal apa ustaz ni duduk kata kat kawan tu. Aku pergi kat ustaz tu pun duduk kata kat kawan ni. Aku nak turut siapa dia kata. Aku dah lah tak erti dia kata. Jadi lagu tu. Lah dia pergi cari orang lain lah. Pergi cari kau ni tak kata kat siapa pun. Dia duduk habang kat kita. Kita kena suci hati apa semua. Tak apa. Tuan-tuan dah main dah malam ni. Hati tuan-tuan dah suci. Dan kita tak sama dengan orang-orang awam apa semua. Maksud tak sama tu ke mana? Tak gaduh dah pergi semayang apa semua. Hak pergi semayang ni orang awam ya. Kita tak gaduh dah. Kita niat saja. Yang tu kita nak dengar. Ada tak ada gitu tuan? Belungguk lah ni. Allahu Akbar. Yang ni yang paling kita tegur. Baik. Jadi dia abang apa di sini? Dia kata jangan duk turut-turut yang kata ahbar dan juga ruhban. Jangan kita duk turut. Pasal mereka ni bukan Tuhan. Kan? Mereka ni semua makhluk Allah Ta'ala. Macam kita juga. So kita nak minta apa? Terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Maka jika berpaling mereka itu daripada tauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kalau kamu dah tegur depa tapi depa tak mau dengar ayat. Kalau kamu dah ajak depa mai kepada tauhidkan Allah, maknanya mai menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, depa tak mau. Jadi kamu nak buat apa ni? Maka katakan olehmu wahai muslimun, naik saksi kamu bagi kami dengan bahawa kami ini adalah Islam sekaliannya. Maksud dia apa? Hampa tak mau mai kepada Islam ni pasal apa? Hampa tak mau mentauhidkan Allah Ta'ala ni pasal apa? Lah ni hampa tengok kami ni jahanam kita. Apa maksud dia? Kami ni orang Islam. Macam mana kami sembah Allah, macam mana hidup kami secara Islam ni dalam keadaan damai dan juga tidak ada benda karut-karut nak kami buat ni. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita orang Islam ni nak kena tunjuk diri kita sebagai orang Islam. Sebab orang bukan Islam nak tengok. Kita pernah tak mengajak kawan-kawan kita yang bukan Islam? Kata you ni surau bagus lah, you surau bagi duit apa semua pada kita punya surau, pada kita punya masjid. Dia kata masuk Islam lah. Kita kata tu kat dia, tak mau. Kita nak kata apa dia? Ni kata you jangan tengok kita ni orang Islam, you tengok Islam tu. Yang tu baru betul dakwah kita. Sebab takut dia condemn kita. Dia kata you ajak kita masuk Islam kah? You tahu kah yang duk minum ketum siapa? Orang Islam dia boh tu. Kita nak kata apa? You tahu kah yang tak semayang apa semua siapa? Orang Islam lah tak semayang. You tahu kah siapa yang duk curi tabung masjid siapa? Orang Islam lah. Kita ni mai buat tabung masjid. Dia yang buat. Kalau orang Cina ni, dia mai buat tabung masjid bagus punya dengan buah besi sakan. Tiba-tiba orang Islam pula pergi bawa mak kita lebih kerat pula. Dia kata kalau you nak ajak kita masuk Islam, ini mau perangai orang Islam, kita mau ikut macam mana mah? Dia nak kata. Kita nak kata apa? Kita nak kata lagu tu atau sekalian? Bukan dia. Tak lepas kita nak kata macam tu. Pasal itulah Islam abang apa? Kita ajak depa mai kepada Islam. Bila depa nak tahu Islam ni apa hebatnya, hang tengok kami orang Islam yang betul-betul pegang pada Islam ni. Kami pegang pada Islam, kami tak bergaduh sama-sama. Pasal apa? Pasal Islam tak bagi kami bergaduh. Dia duduk garuk kepala dia tengok kita. Hang baru bergaduh tadi dia tak. Tengok macam mana kami Islam. Kami ni Islam mementingkan kebersihan. So benda-benda kotor kami tak makan. Kami tak ambil. Kami tak mau benda-benda haram apa semua ni. Tunjuk betul-betul diri kita. Apa yang Islam ajak. Yang tu baru betul tuan sekalian. Yang nak dakwah kepada orang lain. Yang ni yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Dan dia kata apa? Dan turun tambah tulis sikit. Turun ayat ini tatkala kata Yahudi Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi dan kami atas agamanya, dan kata Nasrani juga seperti demikian juga. Lepas tu bila dah Nabi SAW ajak Yahudi Nasrani mai duduk sekali, depa tak mau dengar. Bila tak mau dengar, depa duk claim pula. Depa kata okey Muhammad, bila kamu dah kata kami ni agama Yahudi tak betul, Nasrani tak betul, kamu kena ingat kami ni berpegang kepada Ibrahim. Depa pergi kat tu pula. Kami berpegang pada Ibrahim. Pasal hang kata hang pun agama hang pun ada Nabi Allah Ibrahim ada dalam Islam. Nabi Ibrahim ni juga Yahudi dan Nabi Ibrahim ni juga Nasrani. Maknanya kita ni sama. Dia kata. Tak nampak tak kalau dia pusing lebih tu, kita nak kata apa?
Kan saya dulu dia mula nak cerita ni kan. Dulu waktu sekolah dulu kan. Rajin bukan sekolah, masuk universiti lah. Kami duk pergi satu sisi cyber cafe, duk pergi buat assignment apa semua ni. Bila buat assignment ada satu, dia ni orang Chinese, dia buka ni. Dia tengok lah kami main, kami pun dah habis-habis ni apa semua. Dia ajak kami makan. Bila kami makan, salah seorang daripada kawan ni baca bismillah. Bila baca bismillah, yang sahabat ni pun, Cina ni pun kata, apa pasal you baca tu? Dia kata gitu. Dah kata ni kita mau makan ni, jadi kita nak benda ni bersih. Dia kata benda ni bersih kot, dia kata sama ya, dia kata kalau benda ni kotor pun you baca bismillah pun, dia kata sakit serupa tu lah, dia kata baik tu suruh baca. Dia buat tu. Tuan-tuan, kita waktu tu kira duk belah saya bergaduh dengan Cina ni, kacau. Sebab kita duk cerita apa semua tak faham. Dia nampak benda tu sama, tuan sekalian. Dia taklah baca doa ke, tak baca doa ke, dia kata kalau duit tu haram juga. Dia buat tu. Tuan nak kata apa? Nampak tu, kita mendidih dulu dengar ni. Sama pernyataan tu macamnya depa ni. Dia kata hang kata kami salah, kawan ni pun salah. Tapi Nabi Ibrahim hang kata betul. Nabi Ibrahim kat kami pun betul juga, dia kata. So kita sama, dia kata agama hang dengan kami sama, dia kata. Tuan nampak tak? Ini ayat dia nak cerita ni. Tapi Allah Ta'ala menafikan. Tuhan kata tak sama. Nabi Ibrahim yang hampa kata Ibrahim tu agama Yahudi, Ibrahim tu agama Nasrani, dia tak sama. Baik, ayat dia macam mana? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai ahlul kitab, pasal apa? Kerana apa? Tuan-tuan tulis tu, pasal apa? Itu bahasa dia tu. Kerana apa kamu berbantah ni? Itulah. Pasal apa kamu berbantah pada Nabi Ibrahim dengan kata atas agamanya? Pasal apa hampa duk claim kata hampa ni agama ni hampa ikut Nabi Ibrahim? Kan? Tadi orang duk kata Yahudi ni dia sudah salah pasal dia pergi kata Uzair itu anak Allah, hampa kata okey. Nasrani, Nabi hampa kata Nabi Isa tu anak Allah, okey. Lepas tu hampa kata Ibrahim ni sama pula macam mana yang kami duk anggap Nabi Ibrahim sebagai nabi kami dalam Islam ni. Hampa kata Nabi Ibrahim pun agama Yahudi, Nabi Ibrahim pun agama Nasrani, pakai duk klaim masing-masing. Tuhan tanya dia pasal apa hampa kata macam tu? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ, dan tiada diturunkan Taurat dan Injil itu melainkan kemudian daripadanya dengan beberapa masa, antara Ibrahim dengan Musa 1000 tahun dan juga antara Musa dengan Isa itu 1975 tahun. Tuhan jawab balik. Tuhan kata pasal apa hampa claim yang Nabi Ibrahim tu agama Yahudi, agama Nasrani, sedangkan Yahudi dan Nasrani itu turun selepas daripada kewafatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maknanya Nabi Ibrahim dulu sebelum mai Yahudi, sebelum mai Nasrani. Kan? Sebelum daripada mai agama ni, mai nabi-nabi ni, Nabi Ibrahim telah diwafatkan dulu. Jadi Nabi Ibrahim dia tak menganut agama Yahudi ke, dia tak menganut agama Nasrani. Sebab utusan selepas daripada Nabi Ibrahim diutuskan Nabi Musa selepas daripada tu 1000 tahun. Maknanya selepas 1000 tahun baru Nabi Musa dihidupkan oleh Allah dan diputerakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian jarak di antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, jarak dia tu berapa lama tuan-tuan? 1975 tahun. Campur dengan 1000 tadi, maknanya Nabi Ibrahim dengan depa ni 2975 tahun barulah dua agama Yahudi Nasrani ni mai. So tak boleh nak claim lah. Dia pun tak boleh nak kata lah Ibrahim ni agama Yahudi, Ibrahim ini agama Nasrani. Pasal apa? Pasal Nabi Ibrahim ni dia meninggal dulu sebelum daripada mai agama ni. Boleh faham malam ni? Baik. Dan kemudian daripada turun keduanya datanglah Yahudi dan juga Nasrani. Bila dah Nabi Allah Ibrahim diwafatkan, barulah Yahudi dan juga Nasrani mai. Afala taqilun, maka tiadakah berakal kamu akan batil perkataan kamu itu? Maknanya apa yang hampa dakwa tu benda tak benar. Kan makna Ibrahim tu dia tak sama macam yang hampa dakwakan. Baik, lagi kita baca sikit lagi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Jaga kamu wahai segala mereka yang kamu berhujah pada barang satu yang ada bagi kamu dengannya itu ilmu daripada pekerjaan Musa dan juga Isa, dan dakwa kamu atas agama keduanya. Ayat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala dia pesan kepada golongan Yahudi, golongan Nasrani. Nabi Muhammad pergi cerita dekat mereka, jangan mereka duk pergi berdakwa, jangan mereka duk pergi bawa keluar kenyataan, yang kenyataan tu mereka pun tak tahu. Mereka tak kenal pun Nabi Ibrahim tu siapa, lepas tu duk pergi claim pula kata Nabi Ibrahim tu agama kami dan sebagainya. Macam tu juga kita tuan-tuan sekalian. Kita pun kalau Nabi SAW tak sebut, jangan kita duk kata Nabi sebut. Ini dalam bab hadis. Okey, boleh faham lah? Dalam bab hadis jangan kita kata ni hadis Nabi kata macam ni. Baru ni orang hantar mesej WhatsApp dekat saya. Kita masuk bulan apa ni? Bulan Jamadil Akhir ke apa? Kan? Ha? Jamadil Awal kan? Ha, tuan. Dia hantar satu. Tuan dapat satu WhatsApp. Kan? Orang belah penaga duk hantar ni kok tuan dapat kan? Kan? Dia hantar. Kan? Siapa yang menceritakan kata hari ni satu Jamadil Awal apa semua, Allah Ta'ala telah mengharamkan jasad dia daripada api neraka. Nabi Muhammad sebut dia kata. Betul tak betul Nabi Muhammad sebut tu? Kita pun dengar-dengar, karan ni kata ni cantik lah, aku ni kira tak semayang baru nak bubuh ayat ni, kok jasad aku tak kena api neraka. Tu orang tak semayang ni. Dia hantar tuan-tuan sekalian, hang telefon. Lepas tu hantar, baru lepas dia forward pergi habis semua kat orang dalam grup apa semua segala dia forward, baru dia main hantar, ustaz nak tanya sikit, betul ke benda ni Nabi sebut? Nampak tak sekalian? Oh, saya kata tak betul. Saya kata sudah-sudahlah tu, jangan duk pergi hantar apa semua dah, cukup dekat tu. Hak mana pergi hantar pergi habang, bila habang suruh depa delete, habang kata benda ni Nabi tak kata pun. Sebab apa tuan-tuan? Sebab benda yang Nabi tak sebut bila kita sebut. Nabi kata apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong ke atas aku dengan sengaja, maka tempat dia apa dia? Api neraka. Nabi kata. Jangan duk guna nama Nabi. Kita pun jangan duk guna. Nabi mau macam ni, jangan duk betul. Kan? Nak tahu tak tahu kena mengaji baru kita tahu. Boleh lah? Jangan kita duk guna. Lepas ni demai macam-macam pula lepas ni. Lepas demai Jamadil Awal nak masuk Jamadil Akhir pula, dia akan main pula barang siapa yang bercerita ke orang tentang Jamadil Akhir. Jadi kerja tuan sekalian. Kalender tu ada baca sendirilah. Kan? Siapa duk bercerita satu Jamadil Awal apa semua, Nabi kata Allah Ta'ala mengharamkan jasad dia daripada api neraka. Oi, sempoi lah lagu tu. Kan? Hantar kat orang tu. Tak mau macam tu. Ni dah masuk bulan Ramadan, macam-macam pula duk main. Tuan-tuan, handphone kita ni, kalau kita betul-betul tak jaga, dia boleh jadi satu fitnah besar mereka kita. Kita duk kira tak ada kerja. Tak ada kerja sambil duk tunggu nak mengerap padi pun lama lagi. Tengok bila handphone, tengok karan ni, grup ni dia bantang apa ni, hantar barang siapa yang apa nama, kita pun tekan copy paste tuan sekalian, paste kat orang jaga elok. Kalau tak mengaji habis kita. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, falimatu hajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Maka apa kerana kamu berhujah? Pasal apa hangpa kata macam tu? Allah Taala kata, pada barang yang tiada bagi kamu dengannya itu ilmu daripada kelakuan Nabi Allah Ibrahim. Hangpa tak kenal pun Nabi Ibrahim ni siapa. Hangpa tak kenal Nabi Allah Ibrahim ni siapa. Hangpa duk claim pula kata Nabi Allah Ibrahim ni agama Yahudi, agama Nasrani. Hangpa tak boleh macam tu. Kan? Tak kena tu. Pasal hangpa tak kenal. Bila hangpa tak kenal, hangpa tak boleh nak claim. Bila hangpa tak kenal, hangpa tak boleh nak kata Ibrahim tu hangpa kenal. Tak boleh. Pasal hangpa tak kenal. Jadi Tuhan abang macam tu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Ta'ala yang maha mengetahui dan kamu tiada kamu ketahui. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabarra'ah. Tabarra'ah tu bahasa Arab tu. Tulis tu apa nama buah bari. Tabarra'ahu ni maknanya Allah Ta'ala melepaskan sangkaan-sangkaan mereka bagi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tuhan telah menyucikan. Sebab tu dalam surah At-Taubah dalam Quran ni, tuan, dia ada 114 surah. Ni Quran ni, tuan sekalian kena tahu ni. Takut orang tanya lagi kita tak tahu. Kita duk balik abang kata, ni hangpa baca Quran tak ni? Anak tanya, ayah Quran berapa surah? Mampu kita. Jadi takut tampang tak ikut, cuma lagu tu ya. Kita kira lagu tu yang tu ayat penghabis dah tu kita ni. Dah ayah nak tanya Quran dah berapa surah? Dia kata Quran ada 38
Dia nak kata 30 surah, dia pergi 30 nak sebut jurah, dia sebut tu. Nak bagi nampak kata kemai, pemurung sangat dia tu. Kan? Oh, saya bukan apa sebab saya tanya soalan ni kepada orang nak nikah ni. Kan bila kita tanya tentang beriman, apa nama rukun iman, saya tanya rukun iman dah apa? Dia kata ada 6 Ustaz. Okey, cuba cerita dia apa abang beriman kepada Allah, beriman kepada Quran apa semua. Kita pergi tanya dia. Okey, Quran saya nak tanya, Quran ni ada berapa juz? Dia jawab 30 Ustaz. Tu cara jawab tu kemai. 30 juz. Tak surah ada berapa? Ada bunyi tu tak tahulah maksud dia apa. Kan? Tu mungkin bahasa Cina kot. Dia nak abang satu ke apa kita tak tahu. Lagu tu. Tak ada tu. Tu nak nikah tu sekarang tu. Tergedi-gedi nak nikah tu. Kan? Kiranya kalau boleh dapat apa nama, apa orang panggil, tengkolok atas kepala kira nak nikah sedia dah. Tanya Quran dah apa surah. Dia jadi kan. Baik, surah yang paling panjang surah apa? Dia lagi tadi ni apa ya? Dia tak tahu tentang bang tu. Kalau saya tanya tonton duduk gelak ni apa dah? Dia mana? Kan? Pasang dia tanya tu. Kita pula tanya agak-agak surah apa nama mula-mula sekali surah apa dalam Quran? Fatihah. Bunyi berkemai. Kemai betul lah Fatihah. Okey, yang last sekali dia telah qul huwallahu ahad. Ada dia buat dengan kemai macam tu. Kita katanya berapa tahun dah tak baca Quran? Kita buat ayat tu. Banyak tahun dah Ustaz. Memang betul hang tak tahu. Nampak? Ayat tu kalau kena anak kita tanya agak-agak tu nak kata apa? Balik bini tanya sudahlah. Balik tadi ustaz ngajak abang ni, ngajak tafsir Quran, dia dah ngajak. Okey, gaklah surah Ali Imran. Kemai kita pun. Dah abang nak tanya sikit apa nama Quran ada berapa surah? Tak ada buku tu kat kita. Dia kata mana aku nak tahu ustaz tak abang pun tadi. Itulah jawapan kita. Tahulah orang buat konten saya, itulah jawapan dia. Balik tentang muhasabah tengok balik muhasabah ni balik. Dan saya pesan jugalah kepada tuan-tuan sekalian, hak mana anak nak nikah nak pergi ambil borang, marah ustaz nak pergi ambil borang ni apa ni jebak agama tu, tutup ni tak bagi orang kahwin ke? Tu ayat tu. Bukan tak bagi kahwin, tuan-tuan sekalian bagi. Tapi bila takut kita tanya soalan-soalan lagu ni, habis kan? Beriman kepada Rasul. Dia kata Rasul, okey, Nabi Muhammad. Kenal Nabi? Dia kata kenal Rasulullah. Jawab bukan kita pun. Rasulullah nama penuh nama apa? Kita buh dah. Dia pun tak fikir kita nak tanya soalan tu. Dia Rasulullah bin tahu lah kalau Rasulullah bin tu tahu lah kata hang Imam Kambin. Cerita dulu lah. Kan? Kita tak Muhammad bin apa? Kita Muhammad bin habis ya. Kalau tuan-tuan pun tanya soalan aku tu agak-agak. Muhammad bin Abdullah kemai Abdullah bin apa? Pakai yang tu lah ayat dia macam tu. Saja selingan sikit kan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan." Tuan-tuan dengar ayat ni kan. Betul tak betul ke yang Yahudi kata Nabi Ibrahim ni Yahudi, Nasrani kata Nabi Ibrahim ni Nasrani? Kan nak betul tak betul? Tengok Allah Taala sebut apa. Kalau Tuhan sebut mesti betulnya. Apa Tuhan kata? "Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Dan tiada ada Ibrahim itu Yahudi. Tiada ada ni maksud dia bukan. Bukan. Nabi Ibrahim ni dia bukan golongan Yahudi. Dan Nabi Ibrahim ni juga tiada Nasrani. Dia bukan golongan Nasrani. Ibrahim ni dia bukan golongan Nasrani. Sebab dalam Nasrani ni tuan-tuan dia ada chapter ataupun dia ada ayat-ayat dalam Bible tu ada Abraham. Dia guna nama Abraham tuan-tuan sekalian. Jadi dia nak abang kata sebenarnya Nabi Ibrahim ni ataupun Abraham ni dia pun adalah Kristian. Jangan. Yang tu tak betul. Sebab Allah Taala declare datang ni. Tuhan kata apa? Makana Ibrahimu Yahudiyan. Ibrahim ni bukan agama Yahudi. Dan Nabi Ibrahim ni bukan agama Nasrani ataupun Kristian. Dan dia kata apa? Dan tetapi ada ia adalah Hanif, iaitulah Nabi Allah Ibrahim ini dia ni agama Hanif. Hanif ni apa? Hanif ni tuan-tuan, makna dia adalah menyimpang daripada kemusyrikan. Maknanya benda musyrik bukan Hanif. Hanif ni agama yang menolak kemusyrikan. Hanif ni adalah agama yang cenderung kepada keimanan. Itu agama Hanif kan? Hanif.
Agama Hanif dia kata cenderung daripada sekalian agama kepada agama yang sebenar, lagi muwahhid. Tu bahasa Arab tu. Tulis tu. Muwahhid. Muwahhid ni makna apa? Allah Taala, Nabi Ibrahim dia berpegang Allah tu adalah Tuhan yang esa. Allahu Ahad. Allah tu adalah satu. Kan? Jadi dia adalah muwahhid. Dan tiada ia, maknanya Nabi Ibrahim ni bukanlah daripada jumlah ataupun daripada kalangan orang yang kafir musyrikin Arab. Nabi Ibrahim juga dia ni bukan orang musyrik. Kan kita tengok sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ni tuan-tuan, Allah Ta'ala uji dia dengan berbagai-bagai ujian. Antara dia mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa Tuhan dia yang sebenarnya? Kan kita pernah dengar pak Nabi Ibrahim nama apa? Azar. Kan Azar. Azar ni siapa tuan-tuan sekalian? Azar ni tukang buat berhala. Yang mana berhala ni disembah oleh semua orang. Jadi Nabi Ibrahim ni pun dia pun duk tengok ada kerja ke, dia kata bila dah Tuhan ni pun kita buat, kita pergi letak, kita pergi sembah pula. Dia Tuhan ni bercakap pun tak boleh, Tuhan ni makan pun tak boleh, bukan takat makan, berak pun tak boleh, bukan takat berak, lalat hinggap pun tak boleh tampak lalat. Tuhan apa yang lalat hinggap tak boleh buat apa? Kan? Jadi dia duduk fikir, dia kata bukan dia. Entah, dia mencari, yang kata mencari Tuhan, dia mencari siapa sebenarnya yang kata Allah ni. Dia tengok tuan-tuan sekalian bulan, dia kata ni mungkin Allah bulan ni, tiba-tiba hilang bulan. Dia kata takkan Allah Ta'ala hilang. Dia tengok pula matahari, nampak besar daripada hal lain, dia kata ni nampak macam Tuhan ni. Tiba-tiba main waktu malam, matahari pun hilang tuan-tuan sekalian. Dia kata takkan Tuhan ni, matahari, Tuhan ni hilang kot. Sampailah dia menemui Allah. Dia kata memang Allah Ta'ala ini yang maha menghidupkan, maha mematikan. Itulah Allah Ta'ala. Dia pula duk fikir macam mana pula dengan orang kampung aku ni yang duk pergi sembah berhala banyak ni. Dia duk pergi cari macam mana akal dia tu. Tuan-tuan, banyak mana dia sembah berhala. Orang kampung dia banyak berhala yang dia sembah ni. Ada satu berhala ni besar tuan-tuan sekalian. Sampailah dia pun cari akal aku nak buat bagi mereka faham juga, kata yang kata Tuhan dia sembah ni tak boleh buat apa. Dia pergi ambil kapak, dia pergi katuk berhala halus-halus ni. Faham tak cerita tu? Kan pernah dengar cerita tu kan? Dia katuk berhala kecil-kecil, dia pergi gantung kepada berhala besar tu. Kapak tu dia pergi gantung orang tu. Dia pun lari. Dia pun memang tengok, dia tak ada kerja orang lain, memang kerja in lah bahasa kita panggil. Memang kerja in lah ni, buat tik dah ni, apa kata? Itu bahasa kita. Dia panggil dia kata ni Ibrahim, hang buat apa ni? Yang ambil katuk semua berhala apa semua kecil-kecil, Tuhan kami yang kecil-kecil yang tinggal tang tu apa semua. Apa dia jawab? Dia datang bertanya aku buat apa? Dia kata kapak duk kat siapa? Kapak duk kat Tuhan besar tu. Hang bertanyalah dia, kok dia yang katuk depa ni. Ini soalan yang mangkang. Kan soalan tu. Boleh faham tu sekalian? Kepada orang-orang yang mangkuk. Betul tak betul? Kan dia lagu nak kenal kami pula kan. Nampak tak dia kata? Dia bukan boleh buat apa pun. Dia taklah jawab macam tu. Tapi dia main dia main krik-krik atas kepala tu. Kalau kita jawab ni nampak kita ni memang taati je tak? Takkan kita nak jawab dah. Tu hak kami sembah ni pun dia bukan boleh buat apa. Kerana bukan boleh buat apa, hampa pergi sembah buat apa? Ibrahim nanti akan bagi buah tu kat dia. Dia tak ada kerja juga. Dia report dia kepada siapa? Kepada raja tuan sekalian. Bila report kepada raja tu pun sudah panggil Ibrahim, tangkap Nabi Ibrahim apa semua ni. Dia buat unggun api. Itu cerita dia tu. Bila dia buat unggun api, lempang api Nabi Ibrahim masuk dalam api tu. Kan lempang Nabi Ibrahim masuk dalam api tu. Bila lempang Nabi Ibrahim masuk dalam api tu, Allah Ta'ala kata apa? Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kan wahai api, hang jadilah sejuk dan hang selamatkan Ibrahim. Unggun api tuan-tuan lempang masuk dalam tu. Bukan kata lempang duk tepi tu pun dia jadi sate panggang lah. Lempak masuk. Bila lempak masuk Ibrahim lagu duk masuk duk rasa mati dah. Tengok sejuk lagu aircon malam ni pula. Kan dia duk rasa sejuk apa semua. Depa pun pakai seronok dah. Tak ada dah dia kata budak siru ni dah tak ada lah. Cantik kita boleh duk disembah balik kawan ni. Kan? Tuan-tuan, bila dah habis apa semua habis tengok nyong keluar lagu tu Ibrahim. Dia kata lagu tak ada apa. Dah nampak lah. Kan Allahu Akbar. Itu yang kita kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham? Tuan-tuan dengar macam ni, jangan duk pergi katuk pula tokong di penaga tu pula. Kan? Jadi semangat dia macam dia kata aku nak try tengok. Dia ada juga dia ada jenis-jenis dia dengar dia tangkap di hati ni.
Bila dia tangkap di hati, dia kira nak berjihad, hang mampu kita. Oh, sungguh jenis lagu tu. Saya pun risau juga nak baca jenis-jenis lagu, takut tonton dia excited ni. Ni nak pertahankan Islam ni. Kan? Sungguh pertahankan Islam ni kira nak pancung. Hak mana tak sembahyang kira nak pancung. Sabar sat. Kan nak ajak lelok. Kan sagi balik-balik lagu duk bubur kapak kecil pula dalam paket ke apa ke. Mak tanya pergi mana ni? Dia kata saya nak pergi penaga, pergi katok tu, tokong tu apa semua. Pergi katok tokong, dia pergi bakar untung. Tahu kan? Keluar abu kan? Bukan dia keluar, kata keluar kita ni. Okey, baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita habis sikit lagi, ada 2 ayat lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna awwalan nasi bi Ibrahim lalladzina tabau wa hadha an-nabiyyu walladzina amanu. Bahawasanya yang terlebih aula, terlebih aula ni yang lebih dekat, tuan-tuan. Aula ni maknanya yang terlebih dekat, yang terlebih prioriti, keutamaan tu. Kan? Dia kata bahawasanya yang terlebih dekat manusia itu dengan Nabi Ibrahim itu ialah segala mereka yang ikutnya. Kan? Yahudi duk klaim kata dia berkenaan Ibrahim, Nasrani duk klaim kata dia berkenaan Ibrahim. Nabi Ibrahim agama Yahudi, Nabi Ibrahim agama Nasrani. Tapi dalam waktu yang sama, hampa kata hampa tu dekat dengan Nabi Ibrahim, tapi hampa tak turut Ibrahim, hampa tak ikut ajarannya. Jadi siapa yang boleh klaim kata mereka ni adalah pengikut Nabi Ibrahim? Iaitu orang yang memang mengikut Nabi Allah Ibrahim. Dia ni bukan golongan Yahudi, dia juga bukan golongan Nasrani. Nabi Ibrahim sembah Allah, maknanya hak ikut Nabi Ibrahim juga menyembah Allah. Nabi Ibrahim tidak menyembah batu, tidak menyembah berhala. Jadi siapa yang ikut Ibrahim juga tidak menyembah batu, tidak menyembah berhala. Mereka ni lah yang terdekat kepada Nabi Ibrahim. Boleh faham? Tuhan nak abang macam tu. Dan dia kata ini Nabi Muhammad. Maknanya apa? Nabi Muhammad inilah orang yang paling dekat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia yang sepatutnya pergi klaim kata Nabi Ibrahim itu bersama dengan agama Islam. Pasal apa? Pasal ajaran Nabi Ibrahim sama dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga segala mereka yang beriman daripada umatnya. Maknanya umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tuan-tuan sekalian dalam tahiyat kita duk baca. Kan? Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita duk baca yang tu. Kan? Maknanya kita dengan Nabi Allah Ibrahim ni tuan-tuan, agama kita adalah sama. Kan? Mungkin zaman Nabi Ibrahim tu tidak disebut sebagai Islam, tapi disebut sebagai Hanifah, agama yang Hanif. Tapi mai kepada kita Islam. Sama juga benda tu, benda yang sama, cuma nama saja yang berbeza. Hatta ada sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi kata inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin. Nabi kata setiap nabi itu ada pelindung kepada nabi masing-masing. Maknanya dalam nabi-nabi hak ramai-ramai ni ada nabi yang diutuskan untuk nak jaga nabi-nabi hak lain. Nabi hak senior-senior ni depa akan jaga, nabi-nabi hak junior-junior ni depa akan jaga. Nabi besar-besar ni. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata wa inna waliyyi abi wa khalili rabbi azza wa jalla. Nabi kata aku pula, Nabi kata aku ni nabi junior, tetapi aku dijaga oleh nabi hak senior ni siapa? Iaitulah abi wa khalilu rabbi. Siapa dia? Bapa aku dan dia adalah Khalilullah. Siapa dia Khalilullah? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim tu Nabi Muhammad panggil apa? Panggil bapa. Maknanya keturunan aku turut jalan Islam aku ambil daripada siapa? Daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Turun mereka aku. Dialah yang menjadi pelindung ataupun penjaga kepada aku. Maknanya kita dengan Nabi SAW, dengan Nabi Ibrahim adalah dekat tuan-tuan sekalian yang kata agama kita. Maka mereka itulah yang sayugianya berkata kami atas agamanya, tidaklah kamu, bukan hampa. Maknanya orang Islam lah yang perlu klaim kata Nabi Ibrahim tu dekat dengan kita, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Wallahu waliyul mu'minin. Dan bermula Allah Ta'ala itu adalah wali. Wali ni siapa tuan-tuan sekalian? Wali ni makna dia pelindung. Wali ni makna dia apa?
pelindung. Pelindung segala mukminin. Allah adalah pelindung kepada segala mukminin, yakni menolong dan juga memelihara mereka itu. Allah lah yang jaga orang yang beriman, dan Allah Taala lah yang akan menolong kita. Itu makna dia wali. Boleh faham nah? Kan wali bagi satu orang perempuan daripada dia, pak dia lah wali. Kan bila pak dia tak ada, naik kepada siapa? Naik kepada tok wan dia. Kan yang ni dalam wali-wali nikah lah. Wali nikah pun nak kena tahu juga tuan sekalian. Kan ni bagi siapa-siapa nak nikah ni kan, kena tahu juga. Ni di antara soalan famous lah kalau saya tanya kepada orang nak nikah ni. Saya kata rukun nikah ada berapa? Rukun nikah ada 5 Ustaz. Daripada mengapai lah. Kan apa dia? Dia faham lah apa nama calon suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi, lepas tu ijab dan qabul. Kemai datang tu pasal dia mengapai. Kita pun tanya, okey, wali makna apa? Wali makna pak dia. Dia buku tu. Wali mana pak dia? Oh, kalau pak dia tak ada, pergi kepada siapa? Pak dia tak ada, pergi kat hakim. Pergi kat hakim tu sabar dulu. Dia ikut turutan dia kena tertib dia tu. Kan kalau pak dia tak ada, naik kepada tok wan dia. Tok wan dia ada tak ada tuan sekalian. Okey, tok wan dia pun dah meninggal dah. Turun kepada adik-beradik dia. Ada tak ada abang dia, ada tak ada adik lelaki dia. Kan kalau tak ada tu tengok anak menakan ada tak ada. Kan yang sepak dan semak ni, tahu sepak dengan semak? Tak tahu juga. Tu mengaji dulu ni. Seibu dan sebapa, seemak dan juga sebapa. Ustaz-ustaz dulu dia panggil, kalau seemak satu mak ni dia panggil semak. Kan? Kalau sebapa dia panggil sepak. Boleh faham? Ni dia ni dengan kawan ni semak dan sepak. Kita pun semak dengan sepak, aku ke semak ni. Kan? Adakah aku perlu diberi sepak? Dia kata tu. Dia tanya aku tu pula. Ni tentang kena mengaji benda-benda aku ni. Boleh faham? Daripada turutan wali lah apa semua ni, turun main kepada seibu sebapa lah, semak sepak lah apa semua ni, tak ada hak ni baru naik kepada pak menakan. Dia kira nak pergi ke pak menakan dulu dah. Kan ada adik-beradik dia, ada lagi sabar lu pergi adik-beradik dulu. Yang ni yang kata wali akrab, wali abad apa semua ni, yang kata ni wali-wali ni. Tu nak kena tahu lah benda macam tu. Lepas tu kalau kata pak menakan pun tak ada, dia boleh turun kepada sepupu untuk sekalian. Sepupu boleh jadi wali bila dah tak ada semua turutan wali dah. Kan tapi syarat dia kalau sepupu ada, tapi sepupu tak boleh jadi wali. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal sepupu kata aku nak jadi wali macam mana? Aku pun nak menikah dengan hang lah. Jadi kalau aku nak menikah dengan hang, barulah pergi kepada wali hakim. Boleh faham? Pakat jadi tok kadi belakang malam ni kan. Pasal kita dah jadi tak jadi tok kadi lah. Pasal tu kita cerita benda tu. Okey, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Lepas ni kita akan main kisah Yahudi. Dia seru kepada agamanya. Macam mana golongan Yahudi ni tuan-tuan sekalian? Golongan Yahudi pun dia duk ajak juga main masuk agama kami ni. Dia duk ajak, dia seru juga untuk masuk agama Yahudi. Kan tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Ali Imran ayat 60 69, insya-Allah kita akan sambung nanti. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.